Hai, selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat daripada negara merdeka hari ini apabila Anwar Musa mendedahkan kos 1 dos suntikan vaksin mencecah Rp100 berbanding Rp80 yang disebut KJ. Berita sepenuhnya, tapi sebelum itu sila tinggalkan komen Anda tentang harga vaksin yang didedahkan oleh Anwar Musa ini. Ini satu pendedahan yang luar biasa yang mengejutkan kita karena saya secara pribadi saya tidak pernah tahu harga satu vaksin, satu suntikan vaksin COVID-19 itu saya tidak pernah tahu harga. Tapi akhirnya hari ini kita ketahui bahwa harga suntikan vaksin cecah Rp100 berbanding Rp80 yang disebut KJ, kata Anwar Musa. Sejauh manakah kejayaan kerajaan dalam mengawal wabak COVID-19? Soal moderator program bual bicara dalam talian kepada Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa. Nampaknya soalan yang boleh menaikkan suhu dan naikkan darah, kata Anwar Musa. Sebab di luar sana saya lihat banyak juga komen-komen kerajaan gagal dan khususnya gagal menangani COVID-19, jawab Anwar dalam forum anjuran Haraka Daily malam tadi. Menurut Anwar Musa, antara petunjuk kerajaan berjaya mengawal pandemik COVID-19 adalah apabila orang ramai sudah tidak lagi takut terhadap COVID-19. Bila orang tidak takut artinya, bagi setengah orang ini tidak wabak. Larang pun dia buat, jangan bentas badan dia buat, dia tidak takut. Sampai kita terpaksa menggunakan kuasa-kuasa kepolisan. Sepatutnya, bila wabak masing-masing orang akan bertahan diri, pada saya itu adalah indication bahwa kita berjaya mengawal wabak sehingga dia tidak dianggap wabak oleh setengah orang. Ini tanda kejayaan, kata Anwar Musa. Wah, sebelum ini banyak juga trending juga perkataan kerajaan gagal, kerajaan gagal, kerajaan gagal, kerajaan gagal, dan kerajaan gagal. Sila tinggalkan komen Anda untuk isu pada kali ini. Sebelum Barisan Nasional UMNO masuk dalam kerajaan, begitu hebatnya kerajaan gagal. Sudah masuk pun waktu Perdana Menteri belum lagi menjadi Perdana Menteri daripada UMNO Barisan Nasional pun kerajaan gagal. Tapi selepas Barisan Nasional dan UMNO masuk dalam kerajaan, Anwar Musa mengatakan itu tanda kejayaan kerajaan mengawal wabak. Menurut ahli parlimen, Qatar itu juga membangkitkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan sebagai petunjuk kejayaan kerajaan dalam mengawal pandemik. Setiap 4 hari berapa negara yang buat begitu, katanya. Kira-kira Rp100 satu suntikan. Berapa banyak kita boleh belanja? Adakah itu tanda kita gagal? Jelas Anwar Musa. Jadi kamu boleh dapat petikan ulasan kita hari ini daripada portal negaramerdeka.com. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda. Adakah Anda seperti saya juga yang tidak pernah tahu harga satu suntikan itu Rp100 seperti yang didedahkan oleh Anwar Musa? Ataupun Anda memang tahu? Dan adakah Anda bersetuju dengan apa yang Anwar Musa cakap? Kerajaan pada hari ini adalah kerajaan yang berjaya daripada sebelum ini dibanding sebelum Barisan Nasional dan UMNO masuk dalam kerajaan disebut-sebut trending kerajaan gagal. Kita jumpa lagi. Majulah sukan untuk Malaysia. Bye-bye. Barisan Nasional yakin menang besar di Johor dalam PRN Johor. Kenapa mereka yakin menang besar? Keberanian Barisan Nasional untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri sehingga menyebabkan pilihan raya negeri terpaksa diadakan disandarkan kepada keyakinan mereka akan mengulangi kejayaan seperti yang berlaku di Melaka hujung tahun lalu. Di Melaka, walaupun menang 21 daripada 28 kerusi DUN, sebenarnya pertambahan undi yang diterima BN tidaklah begitu tinggi, kurang daripada 1%. Berlaku peningkatan sokongan yang amat kecil tetapi hampir sama dengan undi yang diterima gabungan pimpinan Ahmad Zahid Hamidi pada pilihan raya 2018. Akan tetapi, Barisan Nasional tetap yakin bakal menang besar di Johor disebabkan 2 faktor utama ini. Pertama, peratusan keluar mengundi rendah. Peratusan keluar mengundi yang rendah semasa PRN Melaka, yaitu sebanyak 64,1%, sudah tentu memberikan kelebihan kepada BN yang mempunyai jentera yang lebih kuat di akar umbi berbanding Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Dalam situasi ini dijangkakan berulang di Johor. Apabila jentera kuat, mudah bagi BN untuk memastikan penyokong-penyokong mereka keluar mengundi
sehingga ke tahap boleh membawa setiap pengundi ke tempat pembuangan undi. Jika dilihat pada PRU 14 2018, apabila peratusan keluar mengundi tinggi sebanyak 83,4%, BN berjaya ditumbangkan oleh PH walaupun sudah memerintah negara selama 60 tahun. Ini karena jentera BN hanya mampu membuat keluar pengundi dan penyokong dan pengundi mereka, tetapi tidak mampu menampung gelombang golongan atas pagar yang jumlahnya jauh lebih besar. Di Johor, dijangka peratusan keluar mengundi adalah kekal rendah disebabkan varian Omicron COVID-19 menyebabkan angka kes harian kembali menjejak puluhan ribu. Ini ditambah lagi dengan PRN Johor diadakan selepas sambutan Tahun Baru Cina yang pastinya kurang memberikan motivasi kepada pengundi Cina yang menetap di negeri lain untuk pulang mengundi. Perkara kedua yang menyebabkan kenapa Barisan Nasional akan menang besar kerana musuh BN berpecah belah. Semasa PRN Melaka, BN hanya dicabar oleh PH dan BN. Tetapi di Johor suasana lebih meriah. PRN Johor bulan depan bakal menyaksikan kemunculan parti-parti baru seperti Pejuang, Muda, dan Parti Bangsa Malaysia PBM. Sementara warisan yang asalnya berpusat di Sabah, kini mahu melebarkan sayapnya di Semenanjung, turut bertanding pada PRN Johor kali ini. Kehadiran parti-parti ini tidak akan menyebabkan undi kepada BN berkurang, tetapi menyebabkan undi terhadap PH dan PN terjejas. Mari kita lihat keputusan PRN Melaka. Daripada analisis data keputusan PRN di Melaka yang dibuat, dapat dilihat BN hanya memperoleh 39% undi popular, sementara PH memperoleh 36% undi popular dan PN memperoleh 25%. Jika disatukan undi popular PH dan PN hanya jumlah 61%. Dikerusi seperti Dun Tanjung Bidara, Abdul Rauf Yusuf tidak akan menang sekiranya undi PN dan PH tidak berpecah. Keputusan menyaksikan Rauf mendapat 3.559 undi, Mas Ermiati Samsudin mendapat 3.195 undi, Zainal Hasan mendapat 489 undi. Jika dicampurkan undi PN dan PH, Rauf akan kalah. Di kerusi Dun Duyong juga berlaku pertempuran 6 penjuru. Calon BN Muhammad Nur Helmi Abu Halin tidak akan menang sekiranya PH dan PN berada dalam satu pasukan. Keputusan menyaksikan Helmi mendapat 4.684 undi dan Demian Yu PH mendapat 4.484 undi dan Kamarudin Siddiq mendapat 2.874 undi. Sementara tiga lagi calon Gantian So bebas mendapat 60 undi, Muhammad Hafiz Ishak 57 dan Muhammad Faizal Amza 52. Jika dicampur undi PH dan PN, BN akan dikalahkan dengan mudah. Objektif PH dan PN ialah sama, yaitu untuk menghalang BN kembali berkuasa dan kumpulan klaster mahkamah kembali berkuasa selepas PRU 15. Begitu juga dengan parti-parti baru yang lain. Seperti dikatakan, ramai pemimpin politik dari PH dan PN, PRN Johor ini diadakan sebagai satu strategi kumpulan klaster mahkamah untuk kembali berkuasa. PRN demi PRN